Di Hollywood, ramai atlet dan juga ahli sukan yang terlibat dalam layar perak. Antaranya kita ada Dwayne Johnson ataupun The Rock yang aktif dalam sukan gusti dan juga terkenal dalam filem aksinya. Di Malaysia, transisi tersebut telah pun berlaku sejak dahulu lagi. Nak tahu siapa atlet tersebut? Saksikan dalam Inspirasi Legenda Penyemara Misi Emas. Ruzaidi Abdul Rahman, nama yang tidak asing lagi dalam dunia persilatan di Malaysia. Beliau yang lebih dikenali dengan nama Wak Di di kalangan rakan silat merupakan bekas atlet sukan silat olahraga pada sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Beliau dilahirkan pada 14 Mei 1965 di Kampung Meru Kelang, Selangor dan dibesarkan dalam keluarga sederhana. Pengaruh silat di Kampung Meru telah meresap dalam dirinya sejak beliau berumur 4 tahun lagi sehingga berjaya mencipta nama sebagai juara dunia. Saya membesar dengan Wak Di ni sebagai seorang pelakon, tapi bila kita kaji-kaji duduk macam ni, rupanya Wak ni ada sejarah atlet membawa nama Malaysia ke pentas macam-macam sukan si dan macam-macam. Tapi kita nak tahu jugalah kehidupan Wak Di ni daripada kecil sampailah menjadi atlet tu. Siapa yang menggalakkan Wak? Macam mana perjalanan hidup Wak dulu? Saya mula-mula masuk gelanggang silat pada 1969 sebenarnya ya. Selepas peristiwa 13 Mei, banyak gelanggang-gelanggang silat di kampung saya itu dibuka. 14 tahun baru saya belajar silat secara khusus dengan guru silat itu Pak Daud dengan Pak Bahran. Kemudian jurulatih-jurulatinya macam arwah Abang Apuk, kemudian Saleh. Saleh ini orangnya bisu, tapi dia pandai mengajar. Dari situ sehinggalah umur saya tingkatan 5. Kebetulan masa tingkatan 5 tak ada langsung gelanggang silat waktu itu. Dah habis dah. Musim silat dah habis dah. Silat Cemande, maksud itu silat Cemande ya. Cemande ini permainan orang-orang Jawa. Bila lepas tingkatan 5, saya jumpa kawan yang sekolah di Tengku Ambar Naimah. Dikata dekat sekolah dia tu setiap petang Ahad ada latihan silat. Saya pun pergilah. Saya jumpa jurulatih yang ada dekat situ. Kebetulan ni waktu itu jurulatihnya ialah Allahyarham Cikgu Nur Azman ya. Lepas Cikgu Nur Azman pindah ke sekolah lain, saya berpindah gelanggang silat gayung itu ya di Batu Pak Jalan Kapal di bawah bimbingan Cikgu Ahmad Khusairi Ibrahim. Dengan Cikgu Ahmad Khusairi inilah saya diperkenalkan, saya dilatih silat olahraga. Pada tahun 87 itulah mula-mula saya mewakili negara. Kemudian dipilih juga tahun 87 untuk mewakili negara dalam kejuaraan silat olahraga dunia yang keempat ya di Stadium Negara. Masa itu kalah total, walaupun waktu itu saya berlatih satu hari 10 jam. Ya, satu hari 10 jam saya berlatih di bawah latihan Cikgu Ahmad Kusari. Wah, itu gila latihannya ya. Latihan dulu memang sangat unik lah kan. Apa saja yang terfikir oleh jurulatih yang boleh memberi kekuatan, itu yang dipakainya. Jadi kalau berjoging tu, berlari tu, wajib pagi 1 jam lebih 2 jam. Oh, jauh. Kadang sampai dekat 10 Batu baru balik lagi. Hari-hari berlari. Pagi berlari, petang berlari. Berlari aja kalau tengok dengan Cikgu Mat Kusari ni lari. Ya, rasa macam nak larikan diri daripada camp pun ada kadang-kadang ya. Kita tak ada sistematik yang macam sekarang ni kan ada sport science, kajian sport science. Ya, walaupun kita buat itu kadang-kadang sudah sebagaimana sport science, tapi kita tidak tahu tentang agility, tentang otot aktif, otot pasif, mana otot yang kita nak bina. Tersalah bina jadi otot bina badan pula jadi slow. Waktu itu kebetulan Cikgu Ahmad Kusari pernah wakil negara awal. Dia pun selalu minat dengan kejurulatihan, dia belajar dengan sport science. Ilmu dia tu dibawa balik ke kelas, ke gelanggang. Kita belajar. Jadi saya create saya punya teknik saya, dan saya juga sehingga saya dapat idea-idea tentang safir atau formula silat saya dalam istilah Melayu lama seperti mati gerak kerana langkah, mati langkah kerana tangkas, mati tangkas kerana akal, mati akal kerana ajal. Itu safir saya. Mati gerak kerana langkah kerana tangkas, mati tangkas kerana akal, mati akal kerana ajal. Akal ini tertinggi. Ya. Selain daripada ketentuan Allah, sebelum sampai ketentuan Allah, akal ini memainkan peranan. Ya, akal. Makanya pandai akal dalam istilah
pendeknya pandekar. Bagaimana mau menjadi seorang juara? Metode saya ada. Pertama mesti ada determination, iaitu keinginan yang sangat jitu. Kalau tak ada ini jangan buatlah. Jadi bila ada determination, barulah 4 perkara ini synergy untuk dipergunakan. Seperti pertama, mesti kamu ada physical, mental, teknik and spiritual. Ini tidak boleh disparate. Tidak boleh berpisah. Ini synergy. Wah, kalau sebut pasal juara tu tadi, 80-an dah start aktif dengan atlet kan. Macam mana boleh wakil Malaysia dipilih dalam golongan atlet tu, mewakili Malaysia sukan C 1986 emas waktu tu. Mas lagi antara kejohanan-kejohanan yang awak sertai. Mula-mula dalam zaman saya itu tahun 80-an, kalau kita nak mewakili negara ataupun negeri negeri dulu kita pergi negeri, mesti kita berlawan di peringkat perguruan. Untuk bertanding di peringkat daerah. Kemudian bertanding di peringkat daerah untuk memilih wakil daerah ke peringkat negeri. Lawan wakil negeri bertanding di peringkat kebangsaan. Itulah seluruh Malaysia bertanding di situ. Menang. Dah menang barulah kita layak untuk mewakili kebangsaan. Inilah aksi juara dunia silat Ruzaidi Abdul Rahman. Antara pencapaian beliau dalam silat olahraga yang masih menjadi ingatan ialah beliau pernah mendapat pingat emas dalam Sukan C pada tahun 1986, Kejuaraan Dunia 1990 Belanda, Pesta Sukan Merdeka Brunei 1990, Terbuka Antarabangsa 1990 Kuala Lumpur dan Kejuaraan Silat Kebangsaan sebanyak 3 kali iaitu 1988, 1989 dan 1990. Pada tahun 2005, beliau telah mendapat anugerah The Best Martial Art Instructor of the Year dari World Head of Family Swordship Council di Florida. Tahun 87 ke 86 kalau tak silap saya lah ya. Itu pertama kali saya wakili negeri Selangor, bertanding di peringkat kebangsaan. Saya lawan sehingga saya berjaya final. Final masa itu saya dalam kelas G Putra. Kelas G Putra dalam berat badan 70 hingga 75. Jadi saya tewas di tangan pesilat yang lebih berpengalaman, itu daripada Abang Wan itu saudara Wan Aminuddin Baki. Saya kalah dengan beliau. Kekalahan itu saya accept lah setelah kita sungguh-sungguh kan berlatih, kita kalah dengan orang yang lebih baik. Tak apa, pengalaman. Itu baru saya jadikan pengalaman. Sungguh-sungguh kita buat, kita tetap kalah, kita kena akur. Kita kena akur bahawa kita ada lagi yang lebih baik. So inilah dia namanya jiwa satria. Sehinggalah saya berlatih lagi. Kekalahan itu tapi dipilih wakil negara. Wakil negara saya berlatih lagi, masih kalah lagi dengan peserta daripada Jerman Barat. Saya lawan, tapi proses berlatih semua okey. Bila lawan itu saya sudah lost control. Lost control maksudnya semua badan saya Stiff, macam terlalu keras kerana emosi. Saya banyak memukul di kawasan yang terlarang. Dah lah kawasan terlarang, poin tak ada, kena tolak markah lagi. Kaki dia crack. Tak ada patah apa, tapi retak lah. Dia pun tak boleh bertanding lagi. Dekat situ saya rasa menyesal. Masa saya kalah, saya pun fikir sedih. Macam mana saya boleh kalah? Ya, saya pun ambil keputusan sepanjang pertandingan itu, saya terus tonton pertandingan itu. Saya dengan harapan, saya dapat belajar di mana kesalahan saya. Jadi tiba ada satu budak datang. Ada satu orang budak masa saya asyik tengok pertandingan tu, ada satu orang budak datang. Saya nak sampaikan pesanan daripada Ustaz Mat Janggut, kata dia. Saya pun, ya, ada apa? Betulkan balik niat. Betulkan balik niat. Siapa Mat Janggut siapa? Oh, baru saya ingat. Salah seorang guru yang pernah saya datang ke pondok dia untuk saya minta sedikit amalan-amalan kerohanian. Baru saya tahu, baru saya ingat balik apa, kembali kepada niat asal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata-mata kerana Allah. Ibadah ini bukannya solat saja, bukannya puasa saja. Itu pun ibadah khusus. Ibadah dalam kehidupan ini juga adalah ibadah. Ibadah kita sesama manusia adalah ibadah. Hablum minallah wal hablum minan nas. Kalau tadi kan sukan, unsurnya kan sukan, tapi kenapa saya nak membunuh orang? Jadi saya pun
betulkan balik niat saya itu. Lalu saya berlatih. Sejak itu, alhamdulillah saya tidak pernah kalah sehingga saya bersara. Saya 86, 87, 88, 89, 90. Ini 90. Lepas itu kemudian saya kahwin. Kemudian 91, 92. 92 ni bila saya nak game lagi, nak bertanding lagi, dinasihatkan oleh Datuk Dr. Nordin Darus selaku pengarah Majlis Sukan Negara di bahagian unit latihan sains sukan, menasihatkan saya juga dengan pakar mind power Michelle Kenny daripada Kanada supaya saya break ataupun rehat dalam tempoh 1 tahun. Sebab dia dapati waktu itu saya sudah overtraining, dia tangan pun dah tangan agak menggetar bila kita ya ada masalah bukan saraf tapi minda. Waktu itu bukan macam atlet sekarang, you jadi wakil negara je insya-Allah 3-4 ribu dah tentu dalam akaun kan. Kita tak ada. Dan namun begitu saya antara atlet pertama yang mendapat skim bantuan Majlis Sukan Negara itu RM500 sebulan. Tapi RM500 sebulan apa yang kita nak makan? Kita dah ada anak dan kita tak boleh bila kita menerima skim bantuan itu setiap bulan dapat RM500, kita tak boleh dengan kerja lain. Sedangkan waktu itu saya punya potensi untuk menjadi polis, saya punya potensi untuk menjadi tentera, tapi saya tinggalkan itu semua hanya semata-mata tumpukan saya kepada persilatan. Macam kategori silat dulu macam mana Wak Adi? Saya olahraga. Olahraganya? Yang dikatakan orang waktu itu bertani di dahi, bertanam di tubuh. Bertani dia kena tumbuh, muka pap, tumbuhlah tu, tu bertani di dahi. Ya, kena teranjang, cedera sini. Ada biasa dululah zaman kami masuk elok saja. Keluar berpapah. Zaman paling indah dalam hidup saya ialah zaman atlet lah. Manis walaupun pahit ya. Pahit kerana apa? Kita atlet, kadang-kadang kita jadi atlet dengan satu harapan bila berjaya itu adalah pihak-pihak tertentu menawarkan kita pekerjaan. Tapi yalah kesudahannya saya lah tak ada apa-apa pekerjaan. Bagi saya tidak salahkan apa-apa kerana ini mungkin Allah Ta'ala memang letakkan saya di tempat yang saya suka. Dunia lakonan, dunia seni ini memang tempat yang saya suka. Sejak kecil saya suka dengan dunia seni ini. Yang dia mahu mak bapak nak belajar silat, khatamkan dulu Al-Quran. Baru boleh masuk silat. Khatamkan dulu Al-Quran, baru boleh belajar silat. Sebenarnya sebelum belajar agama supaya kita jadi orang baik dahulu. Sebelum masuk belajar ilmu perang itu. Yang kita tahu arwah abah sebenarnya dalam hati dia menggalakkan apabila satu hari saya balik ya, masa itu saya jadi guru sementara lepas SDPM, saya jadi guru sementara. Oh, bapak aku bawa menduduki buat tempat gantung pancing beg. Baru saya tahu, oh itu rupanya kasih sayang bapak aku pada aku. Dekat pancing beg saya tulis juara sukan si 89, ya, juara kebangsaan 88, kelas F Putra, juara sukan si 89, F Putra, juara silat olahraga dunia F Putra, juara Merdeka Games Brunei 90 F Putra, juara International Open F Putra. Terus bawahnya tulis juara sepanjang zaman. Saya terus bawah juara sepanjang zaman. Dan di atas saya tulis juga dekat pancing beg saya, tiada hari tanpa latihan. Hari ini mesti lebih baik dari semalam dan esok mesti lebih baik dari hari ini. Untuk menjadi juara bukan satu perkara yang mudah, tapi bukan merupakan satu perkara mustahil. Hindarkanlah untuk menjadi juara, juarailah diri anda dahulu. Hindarkanlah insan berambut panjang. Oh, tu perempuan lah. Masa jadi atlet tu jangan duk cari girlfriend. Nanti masalah jiwa berlaku. Guru kata hindarkan insan berambut panjang. Tak ada girlfriend. Sehinggalah takdir menentukan kahwin juga. Baik, kalau tadi kita dah dengarkan kisah Wak dari zaman kecil, sekarang kita nak tahu jugalah macam mana perjalanan seni Wak, permulaan dia Wak. Saya tidak pernah mengatur hidup saya ya. Dan saya terasa saya menjadi anak seni sebagai seorang pelakon, Allah Ta'ala yang atur. Tahun 1988 lah kalau tak silap saya lah ya. Masa saya menanti untuk masuk game kebangsaan, ada satu produksi yang
menawarkan saya untuk berlakon. Yang masa itu kalau tak silap saya dia punya director dia orang Indonesia, iaitu Pak Marlan Jas. Kemudian pelakonnya Aziz Abdullah, Azna Hamid dan saya. Yang lain semua pelakon-pelakon pembantu lah. Pertama kali saya berlakon, saya sudah mendapat watak utama sebagai antagonis. Ya. Sehinggalah tahun 1991 selepas saya kahwin, dalam keadaan kita tak ada pekerjaan, tiba-tiba arwah Datuk Rahman Hassan panggil saya ke ofisnya. Saya ingat apa ni, mula-mula saya happy dipanggil oleh Datuk Rahman, kan mungkin nak dibagi pekerjaan. Sebab apa, kita masa itu tak ada kerja. Rupa-rupanya memang dibagi pekerjaan, iaitu untuk berlakon di dalam sebuah filem bernama Klise, yang bertajuk Klise, dan memegang watak utama lah sebagai hero dalam filem itu. Saya terima. Itulah mulanya saya terus berkecimpung dalam dunia perfilman sehingga sekarang. Satu hari saya berlakon dalam sebuah drama berganding dengan Datuk Rahim Razali. Malam yang terakhir saya dengan Datuk Rahim. Lepas tu scene saya dah habis. Dia bersalam dengan saya, dia peluk saya, dia kata, "Ruzaidi, kamu jangan berhenti berlakon." Jadi kurang daripada dia itu, cakap tu saya teruskanlah dunia lakonan saya. Sehinggalah pada 2019 saya mendapat tawaran daripada RTM sendiri, drama DCC. DCC itu arahan Wan Afzan. DCC. 4 hari saja saya diberi skrip tu, kemudian masuk set. Alhamdulillah, sudahnya saya mendapat pengiktirafan yang baiklah, dan batalkanlah niat untuk berhenti, terus jelah berkarya. Dunia lakonan dan juga atlet berjalan serentak ataupun berlakon dulu baru menjadi atlet? Serentak, peringkat awal serentak ya. Serentak itu 88 tu saya masih lagi atlet ya, atlet negeri Selangor. Ya, dan juga dah Malaysia lah, sebab 87 saya dah wakil negara. 91 tu sebenarnya masih lagi atlet. Ya, walaupun dah tak ada pertandingan, kerana waktu itu pertandingan silat ni sangat jarang. Untuk satu-satu tournament berlatih sajalah, masih lagi atlet. Masih atlet itulah tawaran berlakon terima. Jadi peringkat awal masih lagi atlet. Dan macam berlakon dekat luar negara tu, antara filem-filem yang Wak Di paling ingat sekali lah, ada tak? Semuanya saya ingat sebab tak banyak pun kan. Yes Madam 5. Yes Madam 5 ni filem Hong Kong ya. Saya berganding dengan, nama hero-nya saya tak tahulah nama Cina kan. Tapi yang melakonkan watak antagonis dalam filem itu saya kenal lah, Billy Chow. Billy Chow ni seorang jago kickboxing, bukan peringkat Hong Kong ya, world class punya. Kemudian yang lain filem Filipin, 3 buah filem Filipina. Itu Nightmare Honeymoon, Blood Brothers, kemudian yang satu lagi itu sebagai cameo lah, Hostage. So apa tips Wak untuk kekal sihat? Tips saya sebenarnya tak ada yang pelik-pelik, cuma rutin harian saya itu, disiplin hidup saya lah sebenarnya ya, yang memberi kesan kepada kesihatan saya. Okey, setiap hari saya mesti ada melakukan exercise. Ya, exercise yang berkala. Misalnya kalau hari ini saya angkat weight, besok saya berlari. Kalau besok tak boleh berlari, saya akan ada dummy, wooden dummy, saya main itu sampai 1 jam berpeluh-peluh lah. Tanpa saya paksa diri saya just mau relax, tapi seluruh badan saya bergerak dan berpeluh. Jadi kita punya oksigen kita bentuk, fizikal kita masih lagi jaga, otot-otot kita masih lagi bina, supaya tidak semakin tua kan otot-otot kita semakin kedus, semakin mengecut. Kita latih. Kemudian saya juga rajin olah nafas misalnya. Jadi mesti tarik nafas, ditahan dan dilepaskan nafas kita itu, minda kita bekerja ke arah mana nafas kita itu dialirkan untuk menjadikan tenaga cadangan. Itu yang dikatakan tenaga dalam. Kerana tenaga itu tidak akan bergerak tanpa arahan minda. Dan dia akan bergerak, dia akan berfungsi sebagaimana arahan minda kita. Di samping itu, pemakanan tentu memainkan peranan penting kan. Lemak, gula, minyak, garam, itu saya agak limit. Gitulah antaranya itu rutinnya. Training tetap training. Ya, training tetap training, tapi tidaklah seperti dulu.
Sebab apa? Untuk menjadi seorang juara mesti 4. Physical, mental, teknik, spiritual. Physical kita bentuk supaya kita betul-betul fit. Mental kita bentuk supaya kita boleh menerima tekanan dan boleh berkarya, berkreatif. Ya, physical, teknik mesti kita kuasai. Kita kena belajar. Tak dalam perguruan kita belajar pula dengan orang lain. Apa salahnya? Ya, sebab kalau benda yang manfaat, apa saja benda manfaat kita boleh terima. Jangan kita tolak. Dan spiritual, hubungan kita dengan Allah SWT itu harus kita jaga. Boleh cerita tak, tadi sebut pasal training, melatih anak murid ke ataupun ada kelas-kelas? Kalau kelas-kelas biasa ni ada, termasuk kelas beta kos, saya wujudkan beta kos itu bela diri tangan kosong. Bela diri tangan kosong itu saya asaskan, kalau tak kerana saya patuh kepada guru saya, Haji Buhari dahulu, kemungkinan bela diri tangan kosong itu sudah besar seperti taekwondo. Tapi ada isu sikit lah, maka saya pun tutup dan saya tumbuhkan kepada yang tradisional yang dikendaki oleh guru lah. Itu lebihnya orang silat. Dia bukan nak nama sangat, tapi dia ketaatan dia kepada guru. Saya guru cukup banyak tuan-tuan ya. Saya belajar macam-macam silat. Gayung, Cimande, Sabil Indra Sakti, ambil juga abjad asli Jabat Kilat. Belajar juga tinju siam, belajar juga konvensional boxing, western boxing daripada arwah Pak Raja, itu jurulatih, salah seorang jurulatih kebangsaan. Dan terakhir sekali saya belajar silat paling tradisi, itu silat pendekar bertuah daripada seorang guru yang bernama Haji Buhari Datuk Yamin di Batangkali ya. Sehingga saya ditabal, bukan minta ya, tapi ditabal jadi guru pada tahun 2019. Setelah lebih 25 tahun saya belajar, baru ditabal jadi guru. Sehingga sekarang ada kelas saya di Bangi yang dipimpin oleh Dr. Ustaz Harun, itu salah seorang pensyarah di UKM. Masih ada lagi di Bangi. Tinggal lagi saya sekali-sekali saja datang. Master Ruzaidi ini merupakan guru kita yang digelar sebagai pendekar alam. Walaupun kami jauh, dia tetap pantau kita. Kalau di sini kita digelar sebagai orang berempat lah. Silat ni ialah nama silat pendekar bertuah. Kita bermula sebenarnya pada tahun 2018 dan pada tahun 2022 kita telah mendaftar pertubuhan kita dengan nama Pertubuhan Seni Silat Pendekar Bertuah Cawangan Hulu Langat. Saya telah ikuti satu seminar beta course Master Ruzaidi di Melaka. Jadi setelah itu saya rasa berminatlah untuk terus bersama dengan bimbingan Master Ruzaidi. Pada pandangan saya, guru Master Ruzaidi ini memang dia mempunyai ciri-ciri guru yang tulen. Dia tidak pernah jemu untuk mendidik anak murid dia. Walaupun dia tegas, tapi dia cukup sabar untuk mendidik anak buah dia. Master Ruzaidi dia seorang yang cepat mesra. Dia memang seorang guru yang dihormati, seorang yang rendah diri. Walaupun dia ilmu dia banyak, tapi dia tidak pernah meninggikan diri. Memang dia meminati ilmu bela diri. Jadi bukan sekadar silat, ilmu bela diri lain pun dia belajar. Jadi dalam banyak ilmu ini dia telah rangkumkan menjadi apa yang senang diajar, dan dasar dia adalah seni silat pendekar bertuah. Jadi saya berharaplah cita-cita dan harapan guru ni supaya seni silat kita ni berkembang dan tidak ketinggalan zaman. Jadi saya mengajak kepada saudara-saudara, kalau ingin menjaga seni bela diri kita, silalah datang ke gelanggang kita, kita bersilaturahim dan berlatih bersama di gelanggang seni silat pendekar bertuah Cawangan Hulu Langat di Kampung Baru Bangi Lama. Jadi itu kisah Wak Adi sedikit sebanyak dalam inspirasi legenda ni. Terima kasih Wak Adi luangkan masa dengan kita. Nanti saya pun nak berguru, tapi pengerasnya saya up 2 kali ganda. Boleh? Hanya pandangan mata saya saja yang dapat memberi jawapannya. Kini setelah bergelar bekas atlet dan berjaya meletakkan nama beliau sebaris pelakon-pelakon hebat serta telah membintangi pelbagai filem dan drama, beliau kini lebih selesa memilih untuk meneruskan kehidupan secara sederhana dan bahagia di samping isteri serta anak-anak tersayang.
Walaupun usia beliau hampir menjengah 60 tahun, namun bekas atlet ini masih sihat dan cergas, malah masih sibuk menguruskan kerjaya seni beliau. Seperti biasa, penggambaran kami dikunjungi oleh pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Malaysia YAKIB iaitu Datuk Nurul Arifin Abdul Majid untuk bertanya khabar. Semoga dengan kunjungan ini dapat memberikan ruang dan peluang YAKIB untuk terus menjaga kebajikan bekas atlet di samping membantu landscape sukan negara untuk terus positif walaupun selepas atlet tersebut bersara dari lapangannya. Kepada atlet-atlet silat, semoga kisah Ruzaidi ini dapat menjadi dorongan dan inspirasi kepada anda untuk terus memartabatkan seni silat di persada dunia. Terima kasih kepada Ruzaidi Abdul Rahman kerana sudi bersama untuk episod kali ini. Sekian dulu episod Inspirasi Legenda untuk minggu ini. Teruskan menonton pada episod akan datang bersama legenda lain dalam Inspirasi Legenda Penyemarak Misi Emas.